Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyediakan cara penyediaan bahan tugasan pembentangan yang bercirikan infografi agar tugasan pembentangan anda lebih efektif dan berkesan. Saya akan tunjukkan langkah demi langkah. Yang pertama sekali, para pelajar secara berkumpulan boleh merangka isi pembentangan terlebih dahulu dan lakukan semakan bersama pensyarah anda. Sekiranya anda telah memilih tajuk pembentangan yang sesuai, sila berhubung dengan pensyarah anda dan draftkan apakah isi-isi penting yang akan anda kongsikan di dalam pembentangan dan berikan ataupun tunjukkan kepada pensyarah untuk semakan. Yang kedua, selepas anda melakukan semakan, sehinggalah pensyarah berpuas hati, anda perlu sediakan draft pembentangan tersebut dalam bentuk poin-poin penting sahaja supaya nanti anda mudah untuk masukkan isi di dalam template infografik yang anda pilih. Kemudian, setelah isi anda sediakan, pilihlah template infografik yang bersesuaian. Di sini saya memberi anda sedikit panduan. Ada dua website yang anda boleh rujuk untuk anda cari dan download template-template PowerPoint infografik yang sangat menarik dan bersesuaian. Sama ada anda perlu klik saja di sini free PowerPoint template design, ataupun anda boleh menggunakan aplikasi Canva sekiranya anda mempunyai kemahiran yang lebih dalam penggunaan aplikasi Canva. Okey, saya tunjukkan yang mudah. Okey, saya klik di dalam website free PowerPoint template ni. Anda klik saja di sini, anda akan dibawa kepada website ini. Okey, di sini sebenarnya terdapat banyak pelbagai kategori template-template yang anda boleh dapatkan secara percuma. Anda boleh download, okey, anda boleh explore lah yang mana anda minat. Okey, mungkin anda boleh pilih satu. Contohnya anda pilih yang ni ya. Anda hanya perlu klik pada gambar ini. Okey, kemudian anda scroll ke bawah sehingga anda jumpa kepada tulisan click here to download this template. Okey, anda klik di sini, kemudian automatik dia akan download di sini. Okey. Oh, sorry. Okey, baiklah. Sekiranya anda telah download, anda boleh buka, open template yang anda pilih. Kemudian bila anda dah buka, ini template yang anda dah pilih dan anda dah download. Okay, so klik enable editing. Okay, so anda dah boleh gunakan template ini dan anda boleh draftkan isi-isi di dalam template yang anda pilih. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda susun isi agar lebih sistematik mengikut panduan pembentangan yang ditetapkan. Okey, ini saya tunjuk je macam mana cara anda nak download template-template yang menarik dan bercirikan infografik. Yang saya katakan ciri infografik itu ialah, kalau anda perhatikan di template ini ya, dia ada design-design yang menarik. Yang dikatakan infografik ni maksudnya dia memaparkan isi secara grafik sahaja ya. Anda hanya perlu menulis isi-isi penting saja. Nanti bila anda membentang, anda perlu elaborate lah isi tersebut. Okey. Jadi slide yang bagus adalah slide yang kurang teks kurang teks dan lebihkan point. Tetapi bila anda membentang nanti, bukanlah hanya anda membaca point tersebut, tetapi anda hanya menyebut point tersebut berserta dengan huraian berdasarkan pengetahuan yang anda ada. Okey, berdasarkan pembacaan anda. Okey, ini adalah template-template infografik lah. Dia label-label saja kan. Okey. Alright, okay. Ini saya tunjuk lah. Ini anda dah ada template, so anda nanti masukkan saja. Dan sebenarnya anda boleh edit-edit lah. Masukkan gambar yang sesuai, tulisan bahan yang sesuai. Bukan semestinya anda gunakan gambar yang sama. Yang mana anda boleh edit, anda boleh edit. Okay. Baik, seterusnya. Okay. Okay, baik. Slide yang pertama.
page yang pertama, kalau ikut kepada arahan tugasan, anda perlu menyediakan cover. Cover pembentangan tu mestilah mengandungi logo politeknik yang terkini. Pastikan anda menggunakan logo politeknik yang terkini. Boleh dapatkan melalui pensyarah yang mengajar masing-masing lah ya. Kemudian nyatakan kursus anda, kod kursus serta tajuk pembentangan di page yang pertama, slide yang pertama, dan nyatakan siapakah pensyarah khusus anda. Okey, kemudian anda boleh tambahlah gambar-gambar yang bersesuaian dengan tajuk anda. Kalau di sini anda saya bagi contoh tajuk konsep ibadah dalam Islam. So letaklah gambar-gambar yang bersesuaian dengan tajuk anda, ibadah, konsep ibadah. Okey, seterusnya slide yang kedua. Okey, anda letakkan senarai ahli kumpulan. Okey, di sini template ini dia ada 2 saja template kan. Tapi sebenarnya kalau anda ada lebih daripada 2 orang, anda boleh tambah ikut kepada kreativiti dan kesesuaian. Di sini anda boleh letakkan gambar anda ataupun boleh letakkan nama dan nombor pendaftaran. Itu yang paling penting lah. Okey. Seterusnya slide yang ketiga, anda perlu menyenaraikan isi perbincangan yang bakal anda kongsikan bersama rakan-rakan semasa sesi pembentangan. Biasanya kita akan mulakan dengan pengenalan, kemudian kita akan sambung dengan poin-poin yang kita nak share. Contohlah tajuk konsep ibadah tadi. Mungkin kita akan bermula dengan pengenalan, kemudian kita akan kongsikan tentang ibadah umum, apakah konsep ibadah umum, dan kita akan kongsikan tentang apakah konsep ibadah khusus dan juga syarat-syarat ibadah. Ada 4 poin di sini. Kalau selebihnya, kalau ada lagi, tambahlah slide ini ya. Contohnya anda ada lepas syarat-syarat ibadah mungkin ada kesimpulan. Tambah sendirilah. Seterusnya, slide yang seterusnya anda mulakan dengan sumbang saran. Sumbang saran di sini bermaksud apa-apa saja aktiviti yang menarik untuk merangsang rakan-rakan anda untuk mendapat daya tarik ataupun kita panggil sebagai induksi set ataupun introduction kepada tajuk perbincangan anda. Anda boleh letakkan gambar, anda boleh mainkan video pendek yang mungkin duration dia 2-3 minit berikut kesesuaian masing-masing, kreativiti masing-masing sebelum pergi kepada tajuk perbincangan. Seterusnya ini yang dikatakan infografi. Anda hanya perlu memasukkan poin-poin saja. Contohlah ibadah umum. Anda nak mulakan dengan definisi. Anda tulislah di sini definisi. Yang kedua, mungkin anda nak mulakan dengan contoh. Anda hanya tulis poin saja. Tetapi nanti semasa pembentangan anda perlu menghuraikan isi-isi tersebut berdasarkan pembacaan dan pengetahuan yang anda miliki untuk dikongsikan dengan rakan-rakan. Slide seterusnya anda pergi juga kepada isi yang anda ingin kupaskan tadi. Sama juga, hanya perlu tuliskan poin-poin penting saja. Ini saya tak bagi contoh konten lah. Ini saya bagi contoh template saja. Sebab itulah kalau anda tengok di sini, contoh ni macam tidak diedit lagi kan. Baik, seterusnya sama juga pergi kepada syarat tajuk seterusnya yang anda nak kongsikan. Syarat ibadah juga anda persembahkan dalam bentuk grafik sahaja. Seterusnya kesimpulan. Kesimpulan pun anda berikanlah beberapa kesimpulan yang bersesuaian dengan tajuk anda. Dalam bentuk poin saja. Seterusnya saranan. Saranan yang perlu anda nyatakan ataupun anda kongsikan dengan rakan-rakan tentang tajuk anda. Saranan ini bolehlah menggunakan pandangan anda setelah anda membuat bacaan, setelah anda mengkaji tajuk tersebut. Mungkin ada isu-isu semasa yang perlu diberikan penekanan. Jadi apakah what's your opinion ataupun apakah pandangan anda dan pandangan rakan-rakan anda tentang isu ataupun tajuk yang anda ketengahkan. Jadi saranan-saranan ini anda boleh jadikan sebagai satu buah fikiran yang mungkin kawan-kawan boleh kita boleh kongsikan dengan kawan-kawan untuk sama-sama difikirkan. Inilah yang menggambarkan di sinilah yang menggambarkan tahap kita kata kemahiran kemahiran berfikir aras tinggi yang kita nak galakkan supaya pelajar bukan sekadar dia menyatakan isu ataupun berkongsi maklumat, tetapi dia boleh pelajar-pelajar boleh react ataupun respon terhadap perkara ataupun isu-isu yang dibincangkan. Baik, seterusnya
Okey, setiap pembentangan perlu disertai dengan soalan pengukuhan. Okey, setiap kumpulan diberi kebebasan untuk menggunakan apa saja aplikasi yang anda mahir untuk dibuat menggunakan aplikasi apa yang anda mahir untuk membuat soalan. Okey, soalan pengukuhan ini adalah berkaitan dengan tajuk yang anda bincangkan. Tujuannya adalah untuk menguji kefahaman rakan-rakan yang mendengar pembentangan anda tadi. Tidak perlu banyak, mungkin 5 ke 10 soalan. Anda boleh, misal kata kalau anda nak convert soalan tu dalam bentuk QR code ataupun link yang boleh rakan-rakan anda klik, yang boleh rakan-rakan anda scan untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Yang ini anda boleh rujuk kepada pensyarah khusus masing-masing bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang pelbagai untuk menyediakan soalan. Okay? Paling basic, kalau tak pandai nak guna aplikasi untuk buat soalan pun, anda boleh nyatakan terus soalan di sini secara mungkin soalan subjektif kan. Okey, anda boleh nyatakan di sini dan rakan-rakan anda boleh memberi respon. Okey. Jadi soalan pengukuhan ni benda yang antara perkara yang mesti ada lah di dalam bahan pembentangan anda. Okey, seterusnya anda buka lah pada sesi Q&A, sesi soal jawab. Sekiranya rakan-rakan anda tidak ada soalan, anda perlu kreatif untuk prepare 1-2 soalan untuk anda tanya kepada rakan-rakan anda. Ini sebagai satu maklum balas ataupun kita nak ada feedback dua hala lah di dalam talian walaupun kita buat pembentangan di dalam talian, tetapi suasana pembentangan tu kita nak lebih efektif. Bukan kita hanya memberi tetapi kita juga menerima info, berkongsi info. Tujuan pembentangan adalah perkongsian informasi, perkongsian maklumat, perkongsian ilmu. Dia mesti ada transfer knowledge antara yang membentang dan yang mendengar. Okey. Dan seterusnya anda concludekanlah ataupun page yang terakhir tu anda letaklah apa-apa gambar yang bersesuaian untuk sebagai closing kepada pembentangan anda. Jadi, saya harap panduan ini dapat memberi satu gambaran tentang gambaran yang jelas tentang bagaimana penyediaan bahan pembentangan yang bercirikan infografi dan pembentangan yang efektif. Kita tak nak lagi pelajar hanya membaca slide dan menyediakan slide yang tidak bercirikan infografi. Kita nak biar slide anda semua tu bercirikan infografi. Dan selebihnya anda boleh merujuk kepada pensyarah masing-masing untuk lebih jelas bagaimanakah step by step cara penyediaan bahan pembentangan ini. Saya harapkan panduan ini boleh memberi tambah baiklah kepada penguasaan anda dalam melaksanakan tugasan yang lebih berkualiti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.